السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 40 hadis aspirasi kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita yang terakhir sebelum ni kita berhenti pada hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 di bawah tajuk konsisten ke arah kejayaan walau sedikit. Itu pada muka surat 150. Kita boleh tengok muka surat 150. Hadis bab yang diletakkan ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita tengok hadis dia muka surat 150. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Qala sallallahu alaihi wasallam khudhu minal a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qal. Maksud dia daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu minal a'mali ma tutiqun, kerjakanlah amal kebajikan yang mampu kamu kerjakan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, kerana sesungguhnya Allah tidak jemu memberi pahala hingga kamu jemu untuk memberhentikan amalan itu, stop buat pada amalan tu. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qal, dan sebaik-baik amalan di sisi Allah adalah amalan yang konsisten walaupun sedikit. Kita dah sebut sebelum ni bagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang keperluan untuk konsisten ataupun istiqamah ni, iaitu seperti mana yang disebutkan dalam surah Hud ayat yang ke-112. Kita dah sebut sebelum ni, cuma malam ni kita peringat balik. Allah Ta'ala sebut pada ayat 112, 113, 114 dan juga 115, iaitu berkenaan dengan arahan untuk konsisten, istiqamah, dan juga tip-tip ataupun keperluan yang perlu untuk sentiasa istiqamah. Bahkan surah Hud ni sendiri pun disebutkan dalam riwayat Nabi membacanya sehingga menyebabkan rambut Nabi ni beruban kerana memikirkan ataupun menghayati, merenungi apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam surah Hud itu. Dan para ulama sebut ayat yang direnungi oleh Nabi itu ialah ayat 112 tersebut, iaitu firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maksud dia, oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian, dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu ayat 112 daripada surah Hud. Arahan untuk sentiasa konsisten, sentiasa berterusan dalam melakukan amal saleh, tidak putus asa, bahkan mencari cara untuk menangani rasa bosan yang bakal hadir ataupun telah hadir ketika mana kita buat satu-satu amalan itu. Dan antara apa yang disebut dalam firman itu juga, Allah Ta'ala sebut wala tatraw, jangan melampau. Sebab tu nak buat apa-apa amal saleh ni, jangan kita bercita-cita untuk buat banyak benda dalam satu masa, sebab ia lebih mudah untuk mendatangkan rasa jemu, bosan itu. Jadi kita kena rancang, kita kena pilih amalan-amalan sunat, amal-amal saleh untuk kita buat secara konsisten. Kita ambil dengan skala yang kecil, jangan ambil dengan skala yang besar, sebab skala yang besar akan menyebabkan kita mudah jemu, kita cepat berhenti. Bila mana kita berhenti buat amal tu, berhentinya lama. Kemudian dalam ayat yang ke-113 Allah Ta'ala sebut kesan tidak istiqamah itu, fatamassakumun nar, disentuh oleh kamu, disentuh kepada kamu api neraka. Maknanya ianya satu benda yang besar dan berat. Bila mana arahan konsisten itu ada, tak konsisten kena sentuh dengan api neraka. Walaupun sebahagian para ulama tafsir menyebutkan konsisten di sini ialah konsisten di atas tauhid. Konsisten di atas tauhid. Jangan terpedaya, jangan terpengaruh, terleka, terlena dengan apa-apa seruan pun yang boleh mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Dan kita pun tahu seruan mensyirikkan Allah Ta'ala ni, ianya bukan hanya pada penyembahan patung, ianya bukan hanya pada penyembahan ideologi, tapi ianya juga ialah rasa kemah dengan usaha sendiri. Sebab tu kalau kita tengok dalam suratul Kahfi, cerita yang kedua selepas pemuda Ashabul Kahfi ialah Ashabul Jannatain, pemilik kepada dua kebun. Bila mana berlaku dialog antara pemilik kebun yang saleh dengan pemilik kebun yang kafir ini, apa yang ada pada diri pemilik kebun yang kafir itu? Yang ada pada diri dia ialah dia rasa takjub, hebat dengan usaha dia. Dia tak sembah berhala pun, tapi oleh kerana dia rasa hebat dengan usaha dia, dia pun digolongkan sebagai kufur. Itu pun bab daripada mensyirikkan Allah Azza wa Jal, ataupun kita sebut dengan bahasa mudah ialah ujub dengan usaha sendiri, rasa hebat, rasa kemah. Jadi itu yang menyebabkan orang yang tak konsisten tu, utamanya dengan tauhid, akan menyebabkan dirinya terkena dengan sentuhan api neraka. Kemudian Tuhan sebut wala tarkanu ilal ladzi nazalamu. Pada ayat yang sama juga Tuhan sebut jangan kamu tunduk cenderung kepada orang-orang zalim. Orang zalim ini siapa? Orang zalim ini orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia seorang hamba tapi dia berlagak atas dunia macam dia tuan, sedangkan dia hamba. Ini benda yang kita kena faham. Sebab ada orang dia nampak zalim itu ialah penguasa yang zalim, raja yang zalim, pembesar yang zalim, yang memerintah dengan pemerintahan kuku besi. Itu salah satu daripada kezaliman. Tapi zalim itu banyak bahagian dan cabangnya. Sebab tu Nabi sebut juga dalam hadis, tidak halal satu orang Muslim menakut-nakutkan Muslim yang lain. Para ulama sebut menakutkan Muslim yang lain itu bahagian daripada kezaliman. Kita takutkan orang sehingga orang jadi risau, orang jadi runsing fikirkan apa yang benda kita takut. Takutkan tempat ni ada gangguan itu, ada gangguan ini, sehingga orang tak lalu. Takutkan orang untuk berurusan dengan orang ni. Takutkan orang untuk menghadapi waktu akan datang. Ini kita tengok sebahagian orang dia minat nak suruh orang ambil benda-benda yang dia bawa ataupun benda-benda yang dia jual, dia takutkan orang. Ni saya nak sebut sikit. Orang-orang yang jual medical card apa-apa semua ni, waktu dia nak promote orang suruh beli, dia selalu sebut
Kalau kita sakit, siapa nak tanggung itu? Dia takut-takutkan kita. Dengan benda-benda macam tu. Kalau kita sakit, Allah Ta'ala yang sembuhkan kita, bukan kad itu. Itu benda dulu yang kita kena faham. Tak salah nak jual pun, tapi biar ada sikit perasaan tu bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita ni bercakap terlalu ya sangat, rasa itulah pelindung sebenar-benarnya. Nak jual apa, jual lah, tapi jangan takut-takutkan orang. Bawa testimoni dengan elok-elok sahaja. Tak perlu takut-takutkan orang dengan cara yang seperti itu, sehingga orang rasa risau, orang tak boleh tidur malam kerana kata-kata kita, sedangkan Nabi larang benda tu. Jadi antara benda yang boleh mengganggu konsisten ialah cenderung kepada orang-orang yang zalim. Contoh, sebahagian orang dia nak konsisten menjaga agamanya, tapi dia punya cara hidup dia, pekerjaan dia taklah sehebat seperti mana orang di sekelilingnya, sehingga menyebabkan dia rasa terganggu. Tengok orang lain kerja elok, ada gaji yang elok, dia ni konsisten dalam agama, cuma dia ni taklah dapat habuan ataupun hasil dunia yang banyak, tapi cukup. Tapi kerana dikelilingi oleh orang-orang yang bermasalah ni, menyebabkan kadang-kadang terganggu konsisten dia. Sebab tu kita tengok seorang anak muda yang sudah elok pergi masjid, yang sudah elok menjaga agamanya, baca Quran, akhirnya diprovok oleh ibu bapanya, mungkin diprovok oleh orang-orang lain untuk kerja dengan kerja-kerja yang sibuk. Sebahagian mak ayah pun boleh tahan juga. Takkan nak duduk macam ni je. Anak dah elok pergi masjid, elok pada kita lagi pergi masjid. Tiba-tiba kita suruh dia kerja, akhirnya dia tinggalkan masjid. Kita bertanggungjawab pada benda tu. Kita bertanggungjawab pada benda tu. Kerana kita takutkan dia nanti tak kerja, nak makan apa, gaji tak ada. Yalah, kita memang kena kerja, tapi menakutkan orang itu. Sebab tu dalam bab ini juga perlu diberi perhatian. Kita nak cakap apa, jangan jadikan diri kita ni seperti orang zalim yang sudah tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Kita kena sedar benda tu. Nak suruh orang kerja, kerja. Nak encourage orang suruh buat itu, buat ini, suruh. Tapi jangan takut-takutkan. Bahkan dalam Quran sebut, jangan duduk dekat dengan orang ni, dia boleh kacau konsisten. Sebab tu tengok sebahagian orang, bila mana dia start kerja, dia dah berhenti kerja dia, dah berhenti amal saleh dia. Sehingga waktu dia kerja, dia pun teringat, dulu waktu belum kerja boleh datang masjid 5 kali sehari, awal lagi datang, ni dah kerja sibuk. Lepas tu sedapkan hati, tak apa, saya kerja ibadah pada Allah Ta'ala. Tak akan berlaku pertembungan antara wajib dengan benda harus. Wajib kena dahulu, sebab nafsu kita menipu di situ. Berapa banyak orang yang sedapkan hatinya dengan benda harus, akhirnya dia tinggalkan amalan wajib yang dia dah konsisten. Ramai orang menjadi mangsa kerana benda ini. Sebelum dia sibuk, dia menjaga salat jemaah dia yang baik, menjaga zikirnya dengan baik. Akhirnya dia sibuk kerja, dia sedapkan hati, saya sedang berkhidmat amanah. Kita kena fikir, kena tangani benda tu. Bertembung antara harus dengan wajib, tak akan boleh kita kedepankan benda harus. Kita kena kedepankan benda wajib dulu. Sebab tu salat tetap kena on time, salat tetap kena berjemaah bagi lelaki. Cumanya dia kena minta izin. Dia kena minta izin kepada bos dia. Dan kalau bos dia seorang Islam yang baik, dia akan benarkan. Tapi kalau bos dia satu orang yang memang berani depan Tuhan nak jawab di padang mahsyar, dia tak benarkan. Dia kata awak tak boleh keluar sembahyang jemaah, kerja-kerja. Kita dah lepas dah sebab kita dah minta. Cuma sebahagian orang dia kerja, dia tak minta pun, ataupun dia tak maklum. Paling-paling kurang kalau kita tak dapat tu, kita buat juga jemaah di pejabat kita ataupun di tempat kita kerja. Yang penting ada usaha untuk konsisten. Jangan daripada sebelum kerja kita salat jemaah, lepas kerja kita banyak salat secara seorang diri berbanding salat jemaah. Itu benda harus yang mula merosakkan konsisten ibadah kita. Kena hati-hati benda tu. Saya tak nak cakap benda-benda yang skala besar. Kadang-kadang skala hidup kita yang kecil ni pun kita tak selesai banyak pada benda-benda ni. Nak buat apa-apa pun jaga-jaga, jangan tertipu di antara harus yang disulami oleh nafsu dengan kewajipan yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Berapa ramai manusia rosak kerana menyedapkan hati dengan benda harus. Sedapkan hati dengan benda harus, akhirnya dia tinggalkan benda tu. Akhirnya yang terkubur, yang hilang ialah konsistennya. Dan Allah Ta'ala sebut, bila mana orang tu tak konsisten lagi, apa jadi pada dia? Fatamassakumun nar.
Sebab tu cara untuk menjaga konsisten pada ayat 114 Tuhan sebut wa aqimis salah, dirikanlah salat. Mendirikan salat ni penting. Kita dah sebut banyak kali sini, mendirikan salat ini ialah bermaksud menunaikan salat dengan cara yang paling terbaik, baru konsisten kita akan terjaga. Dia berada awal di masjid sebelum orang azan. Ini antara ciri-ciri orang yang mendirikan salat dengan baik. Salat di awal waktu. Kalau lelaki salat di masjid lah, kalau perempuan dia salat awal waktu. Dia nak masak apa pun kat rumah, dia kena fikir macam mana dia nak adjust, dia boleh salat awal waktu. Sebab orang perempuan dia tidak tertanggung dengan kewajipan pergi masjid. Walaupun sebahagian para fuqaha sebut pergi masjid salat berjemaah ni ianya sunat muakkad, tapi pengamalan Nabi dan para sahabat menunjukkan bukan dia orang ambil mudah pada benda ni. Sebab tu kita akan tengok masyarakat itu, komuniti itu, generasi manusia itulah yang paling berjaya untuk sejarah umat akhir zaman ni. Tak ada dah generasi lain yang lebih baik melainkan generasi yang hidup bersama dengan Nabi, iaitu para sahabat. Mereka lah yang meruntuhkan tamadun-tamadun besar dunia dengan cara mereka sentiasa berada di saf-saf salat yang awal. Itu cara dia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Uthman bin Affan, Abu Musa al-Ash'ari, Uthman bin Affan ni dia pegang jawatan besar lepas Nabi wafat, iaitu jadi Khalifah Amirul Mukminin yang ketiga selepas daripada Abu Bakar dan Umar. Walaupun dia seorang yang sibuk dan dia memerintah agak lama, tapi dia tidak meninggalkan tanggungjawab dia sebagai orang yang baca Quran dan ajar Quran pada orang. Bahkan dia sendiri yang meriwayatkan hadis daripada Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang ajar Quran dan juga orang yang belajar Quran. Itu benda yang tak boleh dinafikan. Bila mana Nabi sebut khairukum, dia dapat hadis tu pada Nabi, dia mengahlikan diri dia dengan kesibukan yang segala macam itu, dia tetap nak duduk dalam kelompok itu, iaitu kelompok terbaik sibuk dengan Quran. Sebab tu kita tengok waktu dia pegang pemerintahan umat Islam yang tertinggi, Amirul Mukminin, dia orang yang pada malamnya qiyam membaca Al-Quran habis keseluruhan Quran dia baca, dan pada siangnya dia menyibukkan diri membaca Quran, mengajar kepada orang-orang Islam ni Quran. Selain daripada dia menghantar sahabat-sahabat yang pandai Quran ni pergi ke negara-negara lain, wilayah orang Islam yang lain untuk ajar Quran. Walaupun dia sibuk, dia baca Quran. Tapi sayangnya kita umat akhir zaman ni, kesibukan kita menjauhkan kita pada Quran. Sebelum kerja boleh baca Quran sejam, lepas kerja setengah jam pun tak mampu dah. Jadi itu ialah kemerosotan dalam konsisten. Bila mana merosot dalam konsisten, maka kita tak perlu lagi pelik kenapa kita dikelilingi dengan masalah yang banyak, kenapa kita tenggelam dengan emosi yang tak stabil, kerana kita yang merosakkan konsisten itu. Jawapannya ada pada kita, punca pun ada pada kita. Sama juga dengan Abu Musa al-Ash'ari, ketika mana dia jadi gubernur di Syam pada zaman Umar al-Khattab. Umar hantar dia, dan Umar hantar utusan untuk datangkan zakat ataupun perolehan negara kepada pusat. Daripada Syam bawa balik ke Madinah. Hantar utusan, lepas itu utusan tu ambil, utusan tu pun tengok Abu Musa al-Ash'ari, sebab Umar dah pesan, nanti kamu pergi ambil dengan Abu Musa al-Ash'ari yang jadi gubernur ni. Dia jadi gubernur Syam. Gubernur Syam ni ialah wilayah yang besar, Syam ataupun Kufah, kena cek balik. Cuma wilayah tu wilayah yang besar lah, rasanya Kufah di Iraq. Waktu gubernur tu pergi, dia tengok waktu utusan tu pergi, dia tengok gubernur ni hebat lah. Gubernur ni lagi besar pada jawatan menteri besar. Gubernur ni besar. Waktu utusan tu pergi, dia tengok Abu Musa al-Ash'ari tengah mengajar Quran pada orang, mengajar Quran pada orang, dan dia tinggalkan Abu Musa al-Ash'ari dalam keadaan mengajar Quran. Sampai depan Umar tanya, kamu tinggalkan macam mana gubernur tu tadi? Kami tinggalkan dia dalam keadaan dia sedang mengajar orang Quran. Walaupun dia sibuk, dia konsisten, dia ambil juga masa untuk sentiasa berdamping dengan Al-Quran itu. Sebab itulah keberkatan turun kepada mereka. Jadi hari ini kalau kita tengok orang yang nak berjaya, sebab kita punya fokus buku ni ialah keberjayaan akhirat. Berjaya akhirat ialah orang yang konsisten dalam ibadah. Kita tengok muka surat 151 apa yang dia sebut. Yang ni pendek je. Orang-orang yang berjaya percaya walaupun hanya dengan pencapaian yang kecil
pencapaian itu tetap menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Memberikan komitmen dan sifat konsisten merupakan rutin bagi orang-orang berjaya. Sebaliknya, peribadi yang mudah berputus asa, sangat jauh daripada kejayaan. Tanyalah tokoh-tokoh berjaya dalam setiap bidang yang dicuburi, sudah pasti mereka menjawab bahawa mereka memberikan komitmen, konsisten dan mengikuti langkah-langkah kejayaan tanpa jemu adalah sebab kejayaan mereka. Tak dapat dinafikan. Ini benda yang memang sudah pasti. Sekarang ni, pada zaman kita ni, orang mencari solusi macam mana saya nak konsisten dengan komitmen yang banyak. Komitmen itu pertama, kita yang kena kurangkan komitmen. Yang kedua, jadikanlah hati kita itu tidak terikut-ikut dengan persekitaran sekeliling yang menyebabkan kita tambah komitmen. Sebab tu penting untuk orang yang sayangkan ibadah yang sudah dia buat dengan baik, untuk dia jaga ibadah dia, dia memang kena tukar persekitaran, terutamanya kawan dia. Saya melihat isu konsisten istiqamah ni untuk zaman kita ialah dengan siapa kita berkawan. Itu yang paling besar menjadi faktor kita konsisten tak konsisten. Kalau kita nak sembahyang jemaah, bagi orang lelaki, dia kena cari kawan-kawan pejabat dia yang kaki sembahyang jemaah. Kalau dia berkawan dengan semua orang, tak akan membantu dia untuk sentiasa salat jemaah. Dia kena cari kaki-kaki yang minat, kaki-kaki yang sanggup tak makan lagi tengah hari, lunch, pergi masjid dulu. Dia duduk dengan kelompok ni, dia akan boleh jaga benda tu. Tapi kalau dia duduk dengan orang-orang yang sibuk nak pergi kedai dulu, nak makan dulu, nak buat benda lain, maka konsisten dia untuk ibadah tu akan terganggu. Sebab tu penting kepada kita untuk kita minta pada Allah Azza wa Jal supaya kita ni dapat kawan yang baik, ataupun yang lebih awal lagi tu ialah kita nak duduk di tempat tu kita minta dengan Tuhan ataupun tidak. Ini benda yang orang kita terlepas pandang. Bila mana dia kesempitan hidup, dia tak tahu nak sara diri dia, waktu tu dia stres, dia desperate, akhirnya apa saja peluang kerja dia akan sanggup, dia akan pergi interview, sehingga dia melupakan untuk minta pada Allah Azza wa Jalla. Adakah tempat yang aku nak kerja ni, ataupun tempat yang aku nak cari rezeki ni, ianya termasuk daripada tempat yang baik? Sebab tu penting untuk konsisten ni, sebelum lagi awal lagi sebelum konsisten ni, pertama sekali waktu kita memilih tempat kita duduk, tempat kita bekerja, tempat kita beraktiviti, yang tu pun kena minta dengan Allah Ta'ala. Sebab tu dalam hadis kita tengok bagaimana Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, dia kata, ini hadis ni riwayat Bukhari, dia kata Nabi mengajarkan kepada kami doa istikharah seperti mana kami diajarkan Al-Quran oleh Nabi. Nabi ajar kepada sahabat untuk baca doa istikharah, doa minta pilih. Waktu kita pening nak pilih yang ni ke nak pilih yang ni, Nabi ajar doa khusus. Kata Jabir, cara Nabi ajar tu macam Nabi ajar Quran, tertib, bersungguh, perbetul sebutan dia. Sebab tu menjadi keutamaan pada kita semua ni untuk tahu dan hafal doa istikharah tu. Sebab tu bila mana dah kerja, lepas tu sedar nak start jaga salat jemaah, dia payah. Sebab waktu kita mula-mula nak apply dulu, kita tak baca pun doa istikharah. Akhirnya kita terperangkap dalam tu, kita duduk dalam tu, kita pun rasa ketat dada. Waktu kita nak berganjak, nak pergi ke arah orang yang konsisten, kita kena buat pengorbanan. Dan Tuhan nak tengok, kamu berani tak korban? Itu tu memang terpaksa, itu memang cara dia dah pun. Itu lumrah yang Tuhan beri. Orang yang nak balik pada Tuhan setelah kesesatan dan kelalaian yang lama puluhan tahun, dia terpaksa jatuh beberapa tahun untuk dia naik kembali balik. Sebab itu ialah balasan ataupun kafarah di atas kelalaian yang lama. Tu pun Tuhan tak bagi jatuh teruk. Sebab saya tengok kebanyakan orang yang cuba ingin mengubah pola hidup dia. Zaman dia muda, semua halal. Dalam kamus hidup dia ni tak ada pun perkataan haram, semua halal. Walaupun dia Islam. Sebab tu orang ajak pergi kelab malam, halal. Orang ajak minum arak, halal juga. Orang ajak tidur dengan perempuan ni pun halal. Bila mana dah sedar, dah start sakit, dah mula panca indera ni kurang, baru ada perkataan kedua, haram. Baru kenal haramnya. Waktu tu dia nak ubah, dia terpaksa mengalami pengorbanan dan kesan pada pengorbanan itu. Memang dia akan rasa ketak, sebab waktu tu Tuhan memberi sedikit ujian pada dia.
Sebab tu doa tu penting. Tuan-tuan boleh tengok dalam Hisnul Muslim, doa tu panjang, tapi kita kena paksa diri kita untuk kita hafal doa ni. Hatta kata para ulama, waktu kita pergi kedai memilih, nak pilih nak beli yang ni ke nak beli yang ni, pun kena baca doa ni. Cuma orang kita dia payah, sebab doa istikharah ni dia nampak kena salat dulu. Memang yang sepatutnya ialah salat dulu. Tapi kalau waktu terlalu padat ataupun waktu tu terlalu kecemasan sangat, kita baca je doa tu. Iaitu doa yang berbunyi, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memilih dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratik. Dan aku meletakkan diriku dalam takdirmu. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku mohon rahmatmu yang agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir. Kamu yang meletakkan aku, yang mentakdirkan aku, bukan aku peletak pada takdir ini. Wa ta'lam wa la a'lam. Kamu yang maha tahu dan aku tak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub. Bahkan kamu maha mengetahui benda gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Ya Allah, sekiranya engkau tahu urusan ini khairul li fi dini. Ini yang ni penting. Saya nak baca juga doa ni sebab saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana Nabi ni dia ajar pada kita doa waktu kita pening. Saya nak kerja sini ke nak kerja kat sini. Contoh sebahagian tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kerja government yang jenis kena tukar negeri ni. Waktu dapat pertukaran tu, kalau yang jenis boleh pilih, tak boleh pilih tak boleh nak kata apalah. Okay. Yang jenis boleh pilih, tuan-tuan kena baca doa ni. Dalam doa tu Nabi kata, Allahumma in kunta ta'lam. Wahai Tuhan, sekiranya engkau tahu anna hadzal amr, urusan ini khairul li fi dini, baik untuk agamaku. Agama dulu disebut. Baru sebut wa ma'ashi, dan kehidupan aku, makan seharian aku. Wa aqibati amri, dan kesudahan daripada urusan aku. Ajilihi wa ajilihi, segerakan dia ataupun lambatkan dia, tapi bagi mudah benda tu. Faqdurhu li, takdirkan dia untukku. Wa yassirhu li, dan mudahkanlahnya untukku. Wa barik li fihi, dan berkati aku padanya. Jadi benda ni penting, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bacalah doa tu sampai habis, panjang lagi doa tu. Tapi nak katanya kita sama-sama hafal. Saya pun baru nak ajar diri untuk nak pilih apa-apa pun nak kena baca doa ni. Saya ingat dalam syarah sebahagian para ulama, hatta nak beli kasut, pergi kedai beli kasut, tak tahu yang ni ke yang ni, yang ni ke yang ni, warna ni ke warna ni, pun minta pada Tuhan. Bahkan lebih ringkas lagi, tuan-tuan nak beli sayur, kangkung ni ke kangkung ni, kangkung ni kangkung ni, pun kena minta dengan Tuhan. Walaupun nampak, oh yang tu pun kena minta. Hakikatnya kena minta. Sebab kita ialah hamba yang lemah. Tuhan sebut wa khuliqal insanu dha'ifa. Boleh jadi dengan kita minta tu, Tuhan jadikan tangan kita ambil kangkung yang kurang bakteria padanya. Dua-dua nampak sama sebab mata kita bukan mikroskop boleh tengok sampai ke dalam. Rupa-rupanya kalau kita ambil sebelum baca doa, pada kangkung tu ada bakteria, salmonella, semua ada, makan kena cirit-birit, cukup lengkap. Tapi kerana baca doa, Tuhan jadikan tangan kita gerak belah sini, ambil yang tu. Benda tu ni simple, tapi kalau kita betul-betul seorang Muslim, kita akan nampak benda ni besar dalam hidup. Waktu kita dapat surat pertukaran dan boleh beri jawapan nak terima tak nak terima, waktu tu kita baca doa itu, dan kita melihat, merenung, aku nak pindah ni, tempat yang aku nak pergi ni, adakah dia lebih baik untuk agama aku berbanding tempat yang aku duduk sekarang. Sebab kalau kita tengok, para ulama tidak akan berpindah, berganjak dari satu tempat ke satu tempat, melainkan tempat yang dia nak pergi tu lebih baik untuk agama dia. Macam Imam Syafi'i, waktu dia duduk di Iraq, dia mengajar fiqh, tapi tak terlalu berkembang. Anak murid ada, tapi tak terlalu aktif mengembangkan ilmu fiqh itu. Sehinggalah dia mengambil pilihan untuk pergi ke Mesir selepas dia istikharah. Dia sampai di Mesir, kita tengok bagaimana Allah Ta'ala datangkan Imam Muzani, Imam Buwaiti, Rabi' bin Sulaiman. Ni murid-murid yang kita kira sebagai murid-murid hebat Imam Syafi'i yang mengembangkan mazhab dia sampai ke Nusantara. Tuan-tuan, waktu Imam Syafi'i dia duduk mengajar di Mesir, di Masjid Amru bin Al-As, dia tak pernah pun sebut pada anak murid dia, kita kena belajar ilmu ni, kita kena bawa kefahaman ni.
sebab nanti orang-orang yang berada di Nusantara akan pakai pandangan kita. Dia tak pernah tahu pun benda tu. Imam Syafi'i tak pernah agak pun nanti orang Melayu paling ramai pakai. Tak pernah agak. Tapi kerana dia memilih, dia berdoa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan pandangan dia, pegangan dia, kecenderungan dia telah pergi melangkau kepada tempat yang bukan daripada bangsa dia, bukan bangsa Arab, bangsa Melayu yang memang tak bercakap dengan bahasa Arab pun. Dan kita boleh tengok itu ialah keberkatan daripada berdoa istikharah. Doa istikharah dia akan bantu kita istiqamah. Itu penting. Jadi malam ni tuan-tuan, kalau nak kita istikharah, kalau nak kita istiqamah elok, istikharah yang baik dulu. Contoh kita duduk pejabat, kita pening nak rapat dengan dia ni ke dengan dia ni, minta pada Tuhan supaya orang yang kita rapat itu, kita buat baik dengan semua orang, tapi nak rapat, nak beraktiviti yang banyak kita beri masa ni, kena pilih orang. Tak boleh buat dengan semua orang, sebab dia akan membantu kita dalam ibadah kita. Kalau tuan-tuan sayang ibadah tuan-tuan, tuan-tuan kena pilih. Tapi kalau tuan-tuan tak kisah, saya tak kisah sangat pun, kawanlah dengan kawan dengan siapa pun, ceritalah masalah kita nak cerita dengan siapa pun, hiduplah dengan siapa yang kita nak pun. Sebab orang kita ni dia nampak istikharah ni waktu nak kahwin je, bukan untuk kahwin je istikharah ni. Semua benda, semua urusan yang ada unsur pemilihan, sebelum istiqamah dia istikharah dulu. Lepas daripada istiqamah tu, baru kita kena buat benda-benda lain. Kita kena buat pemilihan, kita kena buat macam-macam untuk jaga konsisten, baru kita mudah tangani. Sebab kita nak hidup kita ni supaya kita boleh buat amal kebaikan sampai ke mati. Sebab kita tak boleh jamin diri kita ni boleh selamat ataupun tidak. Sebab kita akan datang putus asa, kita akan datang bosan. Waktu datang bosan tu, kalau pilihan yang kita buat tu dengan istikharah, bosan kita tidak menjatuhkan kita ke arah kecelakaan dan kebinasaan. Sebab kita kena ingat, kita ni tak selamat daripada benda buruk. Tuan-tuan jangan ingat, hatta saya sendiri pun, ini pesanan untuk saya sendiri, hatta kita yang dah belajar agama, berkawan dengan ustaz-ustaz, duduk di masjid, duduk dalam lingkungan orang yang belajar agama, selalu duduk sebut ayat Quran, selalu duduk peringat orang dengan hadis Nabi, belum menjadi satu alasan ataupun satu benteng untuk dia kebal daripada jatuh ke arah kecelakaan. Bahkan dalam Quran sendiri menunjukkan kepada kita bagaimana kisah satu makhluk yang bernama Iblis. Iblis ni tuan-tuan, dia duduk di langit berkawan dengan malaikat, tapi dia terkena juga kesombongan. Penduduk langit ni dia bukan macam penduduk bumi. Penduduk bumi ni dekat tempat tanah suci pun dia mengarut lagi. Penduduk langit ni semua kaki tasbih. Semua malaikat, semua makhluk-makhluk yang taat tasbih. Bukan dia sembang dengan iblis tu, dia mengumpat orang, bukan. Kita dalam masjid boleh mengumpat orang lagi, duduk depan Kaabah boleh mengumpat orang lagi. Nak kata bumi ni tak selamat, bumi ni tak selamat. Sebab tu kita akan tengok orang duduk depan Kaabah, duduk depan Kaabah tu, dia teringat dunia dia lagi, dia tak ingat akhirat dia lagi. Tapi iblis yang duduk dengan penduduk langit, yang memang duk ingat Tuhan selalu, dia tu sendiri boleh kena penyakit ujub. Kita yang duduk di bumi berpuluh kali ganda boleh kena. Sebab tu Quran mengingatkan bahaya syaitan. Wa man yakunish syaitanu lahu waliyan, siapa-siapa yang menjadikan syaitan itu sebagai kawan rapatnya, dia akan mendapati dirinya penuh dengan kerugian di akhirat nanti. Jadi benda tu kena hati-hati. Nak sebut pada kita, kita ni tak selamat. Sebab tu sebelum kita memilih untuk buat apa-apa, sebelum kita nak buat apa-apa, kita kena doa pada Tuhan untuk kita pilih apa yang kita buat tu betul ataupun tidak. Cuma kalau kita tengok dalam kehidupan para ulama yang awal, mereka akan melihat unsur pertama ialah unsur agama dulu. Sebab tu ada orang tanya pada saya, ada satu orang, dia sekarang dah duduk Perlis. Dulu dia duduk tempat lain, dia duduk di Perlis, dia dah bencin dah pun. Waktu sebelum dia duduk tu, dia datang lewat sikit pada saya. Dia tanya, saya dah bencin Ustaz, saya nak cari rumah di Perlis. Okey, duduk sini. Saya tak nak promote Perlis, tapi saya nak ajar dia ialah minta pada Tuhan. Saya kata, Tuhan, satu benda, kalau Tuhan rasa salat Tuhan di negeri sekarang, di negeri yang dia duduk tu kurang elok berbanding dengan negeri yang dia bakal nak pindah, ambil yang tu. Kalau ibadah Tuhan yang
di negeri yang sebelum ni bercampur sunnahnya tak sunnahnya, tapi datang sini lebih banyak yang dekat dengan sunnah, maka pilih yang tu. Tapi minta juga dengan Tuhan. Minta dengan Tuhan. Yang penting istikharah dengan Tuhan. Akhirnya dia buat pilihan, dia datanglah sini. Dia datang sini. Dan alhamdulillah dia dapat apa yang dia nak, sebab dia kata saya nak suasana sembahyang jemaah yang sama dengan Mekah. Okey, dia dapat. Dan saya tengok dia adalah di masjid. Saya nak sebutlah masjid mana, tapi saya tengok dia ada. Zuhur ada, Asar ada. Maghrib tak tahu lah, saya kuliah sini, tapi Zuhur Asar tu ada. Biasanya kalau Zuhur Asar ada, Maghrib Isyak pun mudahlah ada. Subuh pun ada. Maknanya dia puas hati. Dia dah buat pilihan, dia nak yang tu. Dia bukan nak benda lain, dia nak supaya agama. Sebab ada orang dia pilih nak pindah negeri tu sebab negeri tu barang murah. Barang murah ni lekeh sangat. Lekeh sangat, tak guna sangat untuk akhirat kita. Ada orang dia pilih negeri tu sebab negeri tu banyak mall. Oh, lagi lalai. Ada orang dia pilih nak pindah negeri tu sebab negeri tu banyaklah pantai apa-apa semua. Bolehlah terima, tapi kita tengok dia punya pilihan dia tu. Dia tak sayang pada agama dia, dia tak sayang pada ibadah, tapi dia sayang kepada keinginan syahwat dia lagi. Dia kata seronok kawasan ni banyak hutan. Kalau banyak hutan, duduk dalam hutan pun lalai. Kita sama dengan binatang dalam hutan tu. Tak ada keuntungan apa pun. Tapi kalau orang yang fikir kepada agamanya, walaupun dia duduk di negeri yang sara hidup dia tinggi, tapi di situlah dia boleh menjaga sunnah Nabi dengan baik, dia boleh istiqamah untuk buat kebaikan, tetap di situ. Sebagaimana Nabi tak berpindah daripada Madinah, walaupun selepas berjaya buka kota Mekah, Nabi patah balik ke Madinah. Sebab Nabi tahu Madinah itu penuh keberkatan. Sebab situlah tempat yang menyebabkan Nabi kuat, konsisten Nabi. Situ jugalah Nabi boleh sembahyang jemaah bersama dengan sahabat sampai Nabi mati. Situ jugalah Nabi boleh salat qiyam, tahajud sampai Nabi mati pun di situ. Situ jugalah tempat Nabi boleh bersedekah. Situ jugalah Nabi boleh puasa sunat. Segala kebaikan Nabi buat di Madinah. Jadi Nabi tak tinggalkan Madinah. Sebab memang perlu diambil kira jugalah unsur persekitaran dan tempat kita duduk ni untuk mendorong diri kita ni konsisten. Cuma yang saya nak sebut, nak tambah yang tak ada dalam buku ni ialah sebelum kita memilih satu benda, mintalah pada Allah Ta'ala dulu. Minta. Nak beli rumah saya ni kena tak dengan agama? Dia ada orang dia beli rumah dekat dengan masjid, tapi dia tak pergi juga masjid. Penat juga tu. Penat nak jawab di akhirat nanti. Sebab yang paling banyak kena tanya ialah yang paling duduk dekat dengan masjid. Sebab tanggungjawab mengimarah akan lebih besar terkena kepada orang yang lebih dekat dengan masjid. Apatah lagi orang yang berkongsi pagar dengan masjid. Kita nak supaya kita pilih, Tuhan pun ringankan badan kita untuk ke arah kebaikan. Bukan Tuhan jadikan, okey, kamu duduk dekat dengan masjid, tapi beban, hujah, dalam kubur lagi kena tanya dah. Ni duduk dekat dengan masjid apa pasal tak pernah nampak muka ni? Ini satu benda yang memenatkan kita. Ini juga benda yang kita kena fikir. Tapi yang pentingnya ialah istikharah sangat mustahab. Sebab tu Jabir kata, Nabi ajar pada kami macam Nabi ajar Quran. Nak katanya benda tu mustahab. Mula malam ni tuan-tuan boleh balik buka Hisnul Muslim ada. Hadis tu riwayat Bukhari. Ajar diri. Ataupun paling kurang, saya ada tengok dalam Al-Azkar dan juga pandangan para ulama lain, paling kurang kalau kita tak ingat, sebab doa tu panjang, doa tu memang panjang pun, memang nak minta benda elok ni dia kena panjang lah sikit. Dia macam tuan-tuan nak minta bajet 2 juta, 3 juta, takkan nak buat proposal satu muka surat. Proposal kena buat 24 muka surat ke 30 muka surat. Cuma paling kurang kata para ulama, Allahumma khayyirni bi khairin, itu paling ringkas. Ya Allah, pilihkanlah aku dengan pilihan yang baik. Itu paling ringkas. Allahumma khayyirni bi khairin. Ya Allah, pilihkan aku dengan benda baik. Paling ringkas. Yang paling terbaik ialah doa yang panjang itulah yang ada dalam Hisnul Muslim tu. Okey. Selesai kita hadis yang ke 12. Syarah tu saya tak baca sebab dia lebih kurang je, kita dah syarah lebih lagi daripada apa yang dia sebut. Kita terus kepada hadis yang ke 13. Muka surat 156. Hadis yang ke 13 yang bertajuk bersabar. Hadis ni riwayat Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna unasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum thumma sa'aluhu fa'a'tahum hatta nafida ma 'indah
faqala ma yakunu 'indi min khairin falam addakhirahu 'ankum wa man yasta'iffa yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah wa ma u'tiya ahadun 'ata'an huwa khairun wa awsa'u minas sabr. Maksud dia daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa sebahagian kaum Ansar bertanya kepada Rasulullah, lalu baginda memberi kepada mereka, kemudian mereka meminta lagi, dan baginda memberi mereka sehingga baginda menghabiskan apa yang dimiliki, yakni minta daripada harta pemberian orang hantar dekat Nabi, dia orang pun minta. Itu maksud dia. Baginda menghabiskan apa yang dimiliki, kemudian dia berkata, harta apa yang aku ada tidak akan aku simpan dari kamu. Barang siapa yang sabar, Allah Ta'ala akan menolongnya. Barang siapa yang berusaha untuk berdikari, Allah Ta'ala akan memberi kekayaan. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah Ta'ala akan memberi kepadanya kesabaran. Dan tidak ada yang diberikan kurnia lebih baik atau lebih luas daripada kesabaran. Hadis yang ke-13 ni ialah kesabaran. Daripada 1 sampai 12 hadis cara nak berjaya ni, yang ke-13 ni baru masuk sabar. Sebab apa? Sebab perlunya kita ni bersabar sebagai bekalan waktu kita dah buat segala apa yang ada dalam hadis Nabi tu, tiba-tiba kita tak dapat seperti mana yang disebut dalam fadilat tu mungkin. Contoh, kita lazimi istighfar, Nabi kata orang tu akan dapat rezeki yang tak dia sangka-sangka. Dengan sebab kita punya kefahaman rezeki tu sempit, lalu kita pun rasa putus asa. Waktu tu yang diperlukan ialah sabar. Sabar ni penting. Tapi Nabi larang kita minta sabar. Jangan kita berdoa pada Tuhan, ya Allah beri aku kesabaran. Nabi larang. Nabi suruh kita tukar dengan minta al-afwa wal-afiyah. Kesejahteraan dan juga keselamatan, kesihatan. Sebab tu doa ataupun zikir pagi petang kita ada sebut benda tu. Nabi ajar pada kita untuk kita sebut benda tu. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Itu antara doa afiat. Ini riwayat daripada Abu Daud dan juga riwayat pada Ibnu Majah. Yang saya promote pada malam ni semua ada dalam Hisnul Muslim. Tinggal amal je lagi. Waktu kita minta pada Tuhan, ya Allah berilah pada aku al-afwa. Al-afwa ni maksudnya kesejahteraan, keselamatan ataupun ketenangan rasa diri. Al-afiyah, kesihatan. Sebab dengan adanya elemen-elemen ni kita akan jadi orang yang boleh sabar. Orang yang nak diri dia ni sabar, dia kena minta dengan Tuhan benda tu. Selain pada tu, kata para ulama, sabar juga boleh kita dapat dengan banyak bertasbih pada Allah Azza wa Jalla. Sebab dalam Quran Tuhan memberi arahan pada Nabi, fasbir ala ma yaqulun, sabarlah kamu terhadap apa yang orang kata pada kamu, wasabbih bil ashi wal ibkar, tasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Kita bagi lalu azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi. Kita baca intro dia untuk bersabar ni, hadis ni. Bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri dia riwayatkan ada orang minta dengan Nabi. Minta ni lah minta pemberian, sama ada makanan ke ataupun duit dirham, dinar ke. Nabi bagi, dia minta lagi. Okay. Lalu Nabi kata, aku bukan jenis orang yang simpan, aku tahan, aku tak bagi pada orang, melainkan aku akan bagi habis. Nabi sebut, waman yasta'iffa yu'iffahullah. Sesiapa yang sabar, Allah Ta'ala akan menolongnya. Cuma perkataan yasta'iffa tu kita kena tengok sikit ataupun kena jelaskan sikit dia punya terjemahan. Dia terjemah situ bersabar juga. Sepatutnya yasta'iffa ni ialah bersabar daripada meminta-minta, maksud dia. Sebab dia nak relate dengan apa yang berlaku sebelum tu. Orang datang minta pada Nabi. Nabi ni nak beritahu sebaik-baik orang ialah tak meminta. Walaupun dia memang tak cukup, tapi nak tunjuknya orang yang elok hubungan dia dengan Tuhan, dia bukan orang yang mudah meminta-minta. Waman yasta'iffa, Nabi kata, siapa-siapa yang tahan diri daripada meminta-minta, yu'iffahullah, Allah Ta'ala akan
tolong dia. Dia akan dapat ke mana-mana pun. Wa man yastaghni yughnihillah. Sesiapa yang berusaha, Allah Taala akan berkati dan beri hasil terhadap usaha dia. Wa man yatasabbar, yang tu yang penting. Sesiapa yang sabar, yusabbiruhullah. Allah Taala akan jadikan dia ada kekuatan untuk sabar. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Malik Al-Ash'ari, Nabi sebut as-sabru diya. Sabar itu diumpamakan sebagai sumber cahaya. As-sabru diya. Sabar itu sumber cahaya. Kalau kita tengok hadis tu, Nabi sebut at-tuhuru syatrul iman. Ini bukan hadis dalam buku, ni hadis tentang as-sabru diya. Okey. At-tuhur syatrul iman. Nabi kata bersih itu sebahagian pada iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Mengucap tahmid itu memenuhi mizan. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah wallahu akbar, tamla'an atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Sebut tasbih dan takbir itu memenuhi apa yang berada di antara langit dan bumi. Wassalatu nur. Salat itu nur. Nur maksud dia cahaya. Was-sadaqatu burhan. Sedekah itu akan menjadi bukti. Was-sabru diya. Dan sabar itu punca cahaya. Orang yang ada sabar, daripada sabar yang ada dalam diri dia tu, dia akan mudah buat semua ibadah yang Nabi sebut. Dia mudah sabar dalam bersih diri. Orang yang ada sabar saja yang boleh bangkit awal pagi, mandi untuk beribadah pada Tuhan. Orang yang tak sabar, dia akan pilih untuk tidur. Dia tak akan bangkit. Orang yang ada sabar jugalah akan mengucapkan alhamdulillah, akan mengucapkan subhanallah, Allahu akbar. Kalau dia tak sabar, dia cakap benda lain. Sebab tu sebahagian orang dia tak sabar. Dia segerakan urusan akhirat dia untuk dia pergi pada urusan dunia. Itu tabiat ataupun kelakuan manusia sekarang. Ramai orang memilih untuk menyegerakan urusan akhirat dia untuk pergi ke urusan dunia dia. Tapi jarang orang di zaman kita ni kita tengok dia pilih untuk segerakan urusan dunia untuk pergi ke urusan akhirat. Ramai mana orang yang semayang je, kalau tak ada apa-apa, semayang dia tu standard, tak laju, tak juga cepat sangat. Dia semayang dalam keadaan tenang, tapi bila mana ada kerja, dia pilih untuk semayang laju. Tengok sebahagian orang, bila mana dia takut bos dia panggil apa semua, laju dia semayang. Dia semayang laju. Dia segerakan akhirat dia untuk dia pergi ke dunia dia. Tapi jarang sebahagian orang dia cut dunia dia untuk dia pergi ke akhirat dia. Ada orang dia sanggup buang sikit dunia dia. Budaya ni kurang ada tempat kita. Tapi di negara-negara Arab, tak semualah negara Arab, tapi saya pernah tengok lah budaya orang-orang di Saudi dan juga orang-orang di Qatar ni, bila mana masuk bulan Ramadan, 10 awal Ramadan, penjawat-penjawat awam ni dia orang akan cuti. Kalau dia orang dah habis cuti tahun, dia orang akan pilih untuk cuti tanpa gaji sebab nak fokus ibadah. Duduk masjid semua. Semua pakat duduk masjid. Ni pekerja yang umur 30-an, 40-an, bukan pekerja yang dekat nak benceng dah. Pekerja yang umur yang kita kira tempoh perkhidmatan panjang lagi. Cuti. Ada yang pilih cuti tanpa gaji pun. Lepas pada tu dia orang 10 akhir Ramadan nanti cuti lagi. Dan ada yang lebih dahsyat pada tu, sebulan bulan Ramadan tu memang cuti tanpa gaji pun ada. Kerana nak berikan tumpuan akhirat. Berbeza dengan budaya tempat kita, kita pilih cuti tu ialah untuk balik raya tu. Bukan cuti 10 akhir Ramadan tu. 10 akhir Ramadan tu duduk sibuk kerja lagi, naik pejabat, turun pejabat, orang lain dah naik masjid, turun masjid lah. Dia duduk naik pejabat, turun pejabat je. Dia akan ambil cuti raya nanti kita ambil 2 minggu sebab memenuhi keinginan dunia dia juga. Tak memenuhi keinginan akhirat. Sebab raya yang dituntut ialah sehari saja, tapi dia raya sakan macam 30 hari. Dia memilih ke arah itu. Jadi dia segera ke arah akhirat dia untuk pergi ke dunia dia. Jadi itu ciri tak sabar. Ciri tidak sabar. Sebab tu kalau orang yang ada sabar, dia akan mudah untuk buat semua ibadah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang sama, salat itu cahaya, sabar pun cahaya. Tapi sabar tu lagi besar cahayanya berbanding salat. Kerana apa? Dengan sabar je boleh salat. Orang kalau tak sabar, dia akan pilih untuk tinggalkan salat. Sebab tu berapa ramai orang yang tak sabar,
dia pilih untuk tinggal salat, ataupun paling kurang dia qada salat. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut fawailul lil musallin, neraka wail untuk orang yang salat. Orang yang salat pun ada neraka, yang tak salat lagi ada neraka. Allazina hum an salatihim sahun, orang yang salatnya itu cuai. Salat juga, tapi waktu sibuk buat kerja dulu. Salat juga, cuma waktu kepik sangat pilih untuk qada. Salat itu tidak memberi benteng pada dia pada api neraka, bahkan mendekatkan dia juga pada api neraka. Kerana apa? Kurang sabar. Kerana kurang sabar. Jadi sabar tu benda yang besar untuk menjadi orang berjaya. Tahan tengok orang, tak terkesan dengan orang-orang dah pergi jauh dalam urusan dunia, kita masih di sini. Tak apa. Sebab saya pilih ni ialah untuk menjaga akhirat saya. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni, muka surat 157. InsyaAllah kali yang akan datang kita akan masuk syarahan dia, muka surat 158. Cuma untuk malam ni kita berpada situ je. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.